Mana Nabi Isa cari, kita tahu mana. Kita nampak tu teruk tinggi tu, mari kita pakai penggagian ke teruk tu. Mudah, kita tak ada tanya. Tu bila kita jaga tak apa dah. Dia marah tak boleh kecil Kelantan tapi anak kecil dulu. Baik, yang ketiga, buka muka surat 16. Wa minha, dan di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam wa man dunah illa tahta liwa'i yaumal qiyamah wala faqr. Dan ada kaitan juga dengan hadis yang kedua ni. Nabi sebut wa ma min nabiyyin yawma idzin. Tak ada di kalangan Nabi pada hari ini, yang dimaksudkan hari ini ni hari akhirat. Tak ada pun di kalangan Nabi pada hari tersebut Adam faman dunah, bermula daripada Adam, siapa sahaja selepas daripada Adam ni, illa tahta liwa'i yaumal qiyamah, melainkan kesemuanya manusia tersebut akan berada di bawah liwa aku, berada di bawah panji kebesaran aku pada hari kiamat. Wala fakhrun, bukan nak bangga, nak sebut suka tahu, nak suka tahu. Baik, wa hadzal qasaidu tadullu ala uluwun martabatihi ala Adam wa ghairihi. Dan kelebihan ini sebagai gambaran, tadullu sebagai penunjuk ala uluwun, di atas ketinggian martabatnya ala Adam wa ghairihi, ke atas Nabi Adam dan juga manusia lain selepas daripada Adam. Illa makna litafdid illa takhassusi bil manaqib wal maratib. Tak ada makna kita sebut kelebihan, melainkan sebagai keistimewaan, kepujian dengan kelebihan dan juga keagungan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa minha anna Allah azza wa jalla akhbarahu annahu qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Di antaranya kelebihan yang lain, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla akhbarahu, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qad ghafara lahu, sesungguhnya Nabi ini telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dosa dia buat, dosa yang dia akan buat, dosa yang dia telah buat, dan juga dosa yang dia akan buat. Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya. Gitu. Dosa buat ada ke, dosa tak buat lagi. Padahal Nabi ni tak buat dosa, cuma nak sebut kelebihan Allah Subhanahu wa taala bagi secara khusus. Tak buat, tapi kalau buat memang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isytihar awal lagi. Isytihar awal lagi, yang mana kalau tersebut tidak dikhabarkan kepada Nabi sebelum daripada ni. Apa ni? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut kepada Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala tidak sebut kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampunkan segala dosa. Kalau nak ikut kata apa beribadat dah. Ada settle lah, tak ada dosa dah. Tapi Nabi ni belah-belah mana dalam pada diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikitlah. Banyak. Diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak. Dapat dah jaminan masuk syurga. Tak payah dah kalau kita confirm dah najat, tak payah baca. Kalau din mai ayat kita, nak ayat kita Naufal, antar tak payah baca, confirm imtihan tahun ni. Tu buku suruh kita. Din mai ayat ada. Kalau jaga buka pintu tu kita tak percaya. Tapi din mai ayat katanya tapi dia lah orang paling kuat sekali baca mana pun. Pada dengan tahap baca dia tu. Nabi Muhammad ni dia semayang ada bekuk kaki, bengkak kaki dia. Itu bahasa sastranya, bengkak kaki. Mana bekuk kaki tahu tak? Jadi bengkak kaki dia sebab dia lama ni berdiri. Jadi Aisyah tanya dia, pusing saja dia isteri dia. Kan telah mendapat jaminan. Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Lima solat dia tadi apa membuat juganya. Kenapa kamu buat juga solat sebegini rupa sehingga bengkak kakimu? Lalu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nak jadi afala aku nak abdan syakura. Tak boleh ke aku nak tunjuk kepada manusia inilah cara nak bersyukur. Inilah cara nak bersyukur. Bersyukur melalui ibadat. Ada Nabi sehingga bengkak kaki dia walaupun mendapat jaminan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, walau alim
Baik, turun sikit di angka yang keempat tu. Lianna kulla wahidin minhum idza tuliba minhu syafa'atu fil mawqif dzakara khati'atuhu allati asaba wa qala nafsi nafsi. Kerana Nabi yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat daripada umat mereka mari bertemu dengan dia. Umat Ibrahim mari bertemu dengan Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa, umat Nabi Isa bertemu dengan Nabi Isa. Masing-masing membawa mesej yang sama, minta syafaat daripada Nabi mereka masing-masing. Bagilah syafaat aku, bagilah syafaat kepada aku. Syafaat kepada dia, syafaat supaya boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu masing-masing daripada Nabi itu sebut nafsi-nafsi. Hari ini masing-masing. Mu dengan amalanmu, aku dengan amalanku. Nabi sebut begitu, nafsi-nafsi. Allah. Lepas tu umat pun pergi jumpa pula dengan Nabi yang lain pula, Nabi Yahya, minta lah syafaat. Tak boleh, hari ini masing-masing. Hari itu suruh beramal mana sangat, masing-masing. Sehingga kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ana laha. Kamu dicari akulah yang boleh bagi syafaat kepadamu. Jawapan Nabi Muhammad je lain berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Ya, aku manusia yang kamu pohon syafaat tu. Nah, itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kalau nak dapat syafaat Nabi Muhammad ni, kita kena ikut sunnah Nabi, kena ikut, kita kena sayang kepada Nabi. Kita lah yang akan memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dapat syafaat. Kalau hidup di dunia kita tak ingat Nabi kita, di hari akhirat nak seru ada Nabi kita ni bernabikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari Nabi, gaduh dia daripada orang lain. Nabi tanya, membuat apa dia akhirat itu di dunia kita? Untuk memiliki kepala apa? Tak buat ke sekarang? Tak mati aku tangan kiri. Dia nak dapat syafaat macam mana? Baik. Jadi kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita antara mereka yang mendapat syafaat pada hari manusia semua tergila-gilakan mentambahkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada nombor 5. Wa minha annahu awwal syafi'un wa awwal musyaffa'. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang yang mula-mula sekali diberi lesen oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi syafaat kepada manusia. Dia banyak manusia dapat syafaat ni. Orang yang menghafaz Quran dia boleh bagi syafaat. Orang yang mati syahid dia boleh bagi syafaat juga. Cuma manusia yang mula-mula boleh bagi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Nabi bagi syafaat kepada orang yang diizinkan oleh Nabi ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, barulah syafaat daripada golongan lain baru boleh bagi kepada mereka yang dikehendaki. Kalau kita dengar patut kita boleh bagi syafaat kepada orang lain. Kalau kita ni mati syahid kita boleh bagi syafaat. Cumanya kita tidak boleh bagi syafaat setelah mana Nabi kita tak bagi lagi. Melainkan Nabi kita bagi baru kita boleh bagi syafaat kepada orang yang kita nak bagi tu. Wa hadha yadullu ala tafsisihi wa tafdilihi. Jadi demikian adalah penunjuk kepada kemuliaan Nabi dan juga kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setakat nombor 5 tu faham ke? Okey. Baik, nombor 6 tu kita baca lagi. Wa min hadithahu sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi bida'watihi. Ni. Dan di antaranya adalah itab. Nabi ni melebihkan ala nafsihi bida'watihi. Berbanding dengan Nabi Muhammad, berbanding dengan dirinya sendiri kepada dalam dari sudut doanya. Id ja'ala Allah li kulli nabiyyin da'watan mustajabah. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi suatu penghormatan kepada setiap nabi, doa diberi mustajab. Minta siapa dia sekalipun dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan Nabi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi dia panggil apa ni? Bagi bonus kepada setiap nabi, apabila berdoa je makbul. Itu kelebihan Nabi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak guna senjata tu. Dia tak doa pun di muka bumi. Hanya time terdesak, tak ada aku. Celaka bapak Quraisy tuan-tuan. Duk hina aku, buat nyanyi kat aku. Panuh peti sore-sore. Kalau tak. Bisa sore dah. Bisa satu sore. Dia kering situ. Tapi Nabi ni kita buat gitu. Sebab dia nak tahu doa, jadi nak baca di hari akhirat kelak. Jadi Nabi lain dia baca belakang dah. Nabi lain dia baca belakang tu. Rabbi la tadarni ala al-ardi minal kafirin dajjara. Ini doa Nabi Nuh ketika mana banjir mari. Disebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga tolong pokok ni. Kalau mu tolong pun dia tidak taat kepada kamu. Ketika mana manusia nak ditenggelami dengan air, Nabi Nuh dia doa pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tolong mereka. Mana dia doa
doa kepada umatnya, disebabkan umatnya tidak taat kepada dia. Tapi Nabi Muhammad, walaupun orang yang buat nyanyi dia, orang siksa dia, tapi dia tidak doa, tidak bagi balasan. Buktinya ketika mana Nabi ni balik di Taif, biasa dengar cerita tu. Nabi balik di Taif ni, tujuannya, mesejnya nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak beriman dengan Allah, tempatnya neraka. Tapi Nabi nak bawa pergi ke Taif, nak tarik manusia, nak halang manusia daripada masuk neraka kepada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia di Taif ni dia tolak. Dia tolak betul-betul gitu. Dia tak tahu. Disebabkan dia tidak beriman tu, dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan penolakan dia bukan tolak main-main gitu. Dia baling pun. Raja dia upah budak-budak suruh baling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibaling, dihalau. Ulama sebut 40 batu Nabi lari. Mana kita ni contoh orang masuk ke Makrab, kita pergi hambak kat tembok tu je, sampai kat bodak tu kita berkelik lah. Malas juga kita pun nampak dia lari juga. Tapi kita nak umat ni Taif ni, budak-budak yang diupuh oleh pemerintah mereka ni 40 batu dia hambak Nabi. Lebih pada teror Nabi ni. Dia hambak sungguh. Dan Nabi ni lari dalam keadaan dihujani dengan batu yang dibalik oleh mereka, terkena. Akhirnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luka Nabi. Luka sedih. Nak masuk Mekah tak boleh sebab musyrikin kurang hambak Nabi. Nabi duduk di persimpangan, tak tahu nak pergi mana. Allah buat kerja Islam. Padahalnya nak suruh manusia masuk syurga belaka. Tak ada kepentingan pun. Nabi tak pernah minta upah, Nabi tak pernah minta ganjaran. Nak elak manusia daripada masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dibalas dengan palingan batu. Lalu kalau kita apa dia, kira kiamat selalu lah Allah, tunjukkan neraka demon ni, kira masuk belaka dari neraka. Kalau kita minta begitu tak. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat simpati pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat simpati tengok pada apa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Al-Akhsyaban mari, malaikat bukit dimari jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan darah luka. Zaid bin Harithah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu luka juga, darah juga. Malaikat berdoa, adakah aku ni utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mintalah apa dia yang kamu nak pada hari ni. Nabi senyap, Nabi tak minta apa. Lalu dia sebut, adakah nak kalau aku hembah bukit Al-Akhsyaban ini ke atas mereka? Satu persatu aku bagi. Hanya hembah suara buat pemain catur. Nabi tak sebut. Bahkan arju ayyakhrujallahu min asdabin may ya'budullahu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Apa yang Nabi jawab dengan jawapan cukup baik, cukup memberi motivasi kepada kita kalau kita nak menyambut kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang aku harap daripada mereka yang baling aku dengan batu ni, ayyakhrujallahu min asdabihim, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan daripada zuriat mereka, dari kalangan mereka yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi minta. Kalau kita ke Allah, Nabi minta, tak sembahlah. Nabi kata tak sembah bukitlah. Bahkan aku minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengeluarkan daripada keturunan mereka, zuriat mereka dan anak-anak mereka, anak-anak pinak mereka, yang kedua boleh sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak sembah tak apa, biar gilah dia. Tapi generasi dia lepas pada dia itu boleh menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelik malaikat. Bisanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya nak sebut Nabi ni dia tidak guna kuasa dakwah dia. Sebab Nabi ni sayang kepada umatnya. Nabi ketika nak mati, dia sebut kalimah terakhir keluar daripada mulut dia, ummati, umat aku. Kita lah umat Nabi Muhammad ni. Nabi sebut kita umatku. Kalau kita diberi disebut seorang-seorang mana nama maknanya Prof, Azhan, Nabi sebut begitu seolah-olah. Tapi Nabi simpulkan ramai-ramai umat dia ni, ramai-ramai umat ni dengan kalimah ummati je. Maknanya umatku. Sayangnya Nabi kita. Nak selamat belaka kita ni supaya boleh masuk syurga belaka, boleh bertemu dengan Nabi, boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pulang kepada kita je dah ni. Kalau kita nak, kita ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tidak guna doa kuasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesemua Nabi, fakullu minhum ta'ajjala da'watahu fid dunya. Kesemua Nabi ni dia guna semasa hidup dunia. Waqtaba'uhu. Adapun Nabi Muhammad disimpan kuasa doa saat ni. Wa da'watu syafa'atu li ummati. Dan juga doanya syafaat kepada umatnya. Nak guna bila? Nak guna pada hari akhirat pula. Baik, nombor 7. Annallah aqsama bi hayati sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
guna nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpahan daripada Allah Subhanahu wa taala.